Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid. Dan kita masih lagi pada bab yang ke-24, iaitu bab yang bertajuk Babu Maja'a fi Sihri, bab yang menerangkan tentang sihir. Sebelum ni kita dah baca apa dia kandungan utama bagi bab ni. Sebab bab yang selepas pada ni kita akan bahas bab yang ke-25 ialah anwa'us sihir, jenis-jenis sihir pula. Okay. Jadi untuk bab 24 ni dia umum, cuma dia datangkan beberapa dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis tentang sihir itu ialah satu bahagian yang memang ada dan wujud dan diiktiraf dalam agama ni. Kalau kita tengok, dia bawakan dua ayat Al-Quran. Yang pertama daripada surah Al-Baqarah, yang kedua ialah daripada surah An-Nisa, iaitu qaulullahi ta'ala walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat 102 daripada surah Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat 102, demi Allah, sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya, iaitu menukar kitab Allah, wahyu itu dengan sihir, tidak ada keberuntungan padanya di akhirat. Ayat ni ialah celaan kepada ahli kitab, khususnya Yahudi pada zaman tersebut, yang pada masa sama mereka tu ada kitab-kitab terdahulu. Mereka ada Taurat, mereka ada Injil, tapi dalam masa yang sama mereka pun terlibat juga dengan sihir, mantra-mantra sihir. Jadi Allah Ta'ala dedahkan pada ayat 102 surah Al-Baqarah itu bagaimana mereka golongan Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu, keterlibatan ahli agama diorang dalam ilmu sihir. Okay. Kemudian ayat yang ke-51 surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka ahli kitab ini beriman kepada jibt dan juga taghut. Nanti kita akan tengok tafsiran para ulama. Jibt tu maksud dia apa, taghut tu maksud dia apa. Cuma umum dalam terjemahan dia akan sebut beriman kepada jampi serapah, mantra-mantra sihir. Jibt itu sebutan umum dia. Taghut itu ialah syaitan-syaitan pendamping yang boleh jadi daripada kalangan jin ataupun daripada kalangan manusia. Kemudian dia datangkan kata-kata satu orang sahabat, Jabir bin Abdullah. Jabir pun beri komentar terhadap taghut tu apa. Dia kata at-tawaghit kuhan. Taghut sini bukan hanya jin-jin, tapi ianya juga ialah bomoh-bomoh. Kuhan maksudnya dukun dan pawang. Kana yanzilu alaihi syaitan fi kulli hayyin wahid. Maknanya syaitan akan turun kepada dukun-dukun ni, bomoh-bomoh ni,
mendampingi bomoh tu dan menyampaikan benda-benda yang berkaitan dengan sihir ni. Kemudian dia datangkan satu hadis, yang mana hadis tu diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, iaitu hadis daripada Abu Hurairah. Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat, hati-hati, waspada kamu dengan 7 benda yang boleh mencelakakan. Sahabat pun tanya, wama hunna, apa dia 7 yang mencelakakan tu? Nabi pun jawab, asyirku billah, yang pertama, wasihru, sihir, yang kedua, yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan alasan yang dibenarkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, aklur riba, makan riba. Yang kelima, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, tawalli yaumaz zahaf, berpaling tadah ataupun meninggalkan medan perang. Dan yang ketujuh, qazful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh orang-orang perempuan yang terjaga kehormatan dia melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dia. Ini 7 dosa yang Nabi senaraikan sebagai dosa-dosa haqqah. Cuma yang kita nak bincang ni ialah tentang sihir. Okay. Kemudian daripada Jundub bin Junadah, salah seorang sahabat Nabi, kata Jundub bin Junadah, haddus sahiri darbuhu bisayf, hukum had kepada pelaku sihir, orang yang terlibat dengan sihir, ialah dipancung. Ini sahabat beri komentar. Kemudian ada satu lagi riwayat daripada Sahih Bukhari, daripada Bajalah bin Abdah. Bajalah bin Abdah, seorang tabi'in, dia kata telah menulis Umar Al-Khattab. Ketika mana waktu dia jadi Amirul Mukminin, Umar Al-Khattab tulis, hantar pada semua gubernur-gubernur yang duduk di bawah pemerintahan Umar. Sebab Umar ialah Amirul Mukminin, ketua khalifah pada waktu tu. Arahan yang diberikan kepada semua gubernur, aniqtulu kulla sahirin wa sahira, bunuh mana-mana penyihir lelaki ataupun penyihir perempuan. Dan pada zaman Umar telah dibunuh 3 orang penyihir. Maknanya hukuman itu berlaku, hukuman itu ada dan wujud. Kemudian ada satu riwayat, yang mana riwayat yang terakhir dalam bab ni ialah riwayat daripada salah seorang isteri Nabi, iaitu riwayat daripada Ummul Mukminin Hafsah, anak kepada Umar Al-Khattab. Kata Hafsah, dia kata, annaha amarat biqatli jariyatin saharatha. Ada riwayat menunjukkan Hafsah pernah meminta supaya hamba yang dia pernah miliki, dia ada satu orang hamba ni pernah sihir dia, dan hamba tu dijatuhi hukuman pancung, ataupun hamba tu dijatuhi dengan hukuman bunuhlah dengan pancung. Okay. Jadi itu dalam bab sihir ni. Okay. Sebelum ni kita dah bahas ayat yang pertama, iaitu ayat 102 daripada surah Al-Baqarah, cerita tentang bagaimana bermulanya sihir ni. Kalau kita tengok dalam mushaf, ayat 102 ni ialah ayat yang berbunyi, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'alal malakain bi Babila Harut wa Marut. Okey. Ayat tu panjang, cuma ayat tu Tuhan cerita bilakah bermulanya detik ilmu sihir ini dikenali oleh Bani Israel. Bani Israel itu merujuk kepada Yahudi lah, iaitu ketika mana zaman pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Syaitan datang bisikkan kepada Bani Israel. Antara bisikan yang diberikan kepada Bani Israel ni, syaitan kata, nak tahu tak ilmu apa yang menyebabkan Sulaiman tu boleh faham bahasa haiwan? Ilmu apa yang menyebabkan Sulaiman tu boleh arahkan angin? Ilmu apa yang menyebabkan Sulaiman tu boleh tundukkan ifrit? Ilmu apa yang menyebabkan dia boleh keluarkan permata-permata, perhiasan-perhiasan yang ada dalam laut, sehingga dia boleh arahkan jin-jin yang boleh menyelam laut dalam tu, keluarkan mutiara apa semua? Ilmu apa? Syaitan bisikkan. Maka syaitan kata ilmu itu ialah
mantra-mantra ini. Mantra-mantra tu ialah sihir. Akhirnya Bani Israel, dia orang test mantra tu, jadi. Dia orang tertipu. Itulah tipu daya syaitan. Sehingga Allah Azza wa Jal menurunkan dua orang malaikat yang terkenal dalam sirah, Harut dan Marut. Cerita Harut Marut ni ada macam-macam version. Ada version Israiliyat, ada version yang lari jauh daripada ayat tu cerita. Cuma saya ringkaskan, Harut Marut ni ialah malaikat yang Tuhan hantar suruh ajar kepada Bani Israel. Yang ni sihir, yang ni mukjizat. Yang berlaku pada Nabi Sulaiman tu mukjizat, tak boleh dipelajari, tidak boleh diwarisi. Tapi yang kamu ambil pada bisikan yang entah pada mana tu, itu sihir. Dan kata Harut Marut ni, antara sihir yang paling kuat mantra dia ialah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, apa yang boleh memporak-perandakan di antara pasangan suami isteri, iaitu dia panggil sihir tafriq, yang boleh menceraikan pasangan. Tapi begitulah sikap Bani Israel, turun malaikat pun tak jadi apa, degil. Nak pakai juga kitab-kitab sihir itu. Cuma nak katanya, di situlah titik permulaan. Sedangkan malaikat kata, kami turun ni ajar ilmu sihir ni, nak beritahu ilmu ni tak bermanfaat walaupun namanya ilmu. Yang berlaku pada Sulaiman itu ialah mukjizat, bukan ilmu ni, bukan satu benda yang boleh dituntut. Tak boleh. Tapi dia orang degil, dia orang terlibat, dia orang simpan mantra tu sehingga diwarisi generasi demi generasi, generasi demi generasi, sampailah kemuncaknya ianya pada zaman Nabi Musa. Kita baca cerita Nabi Musa, ada pertembungan Nabi Musa dengan ahli sihir Firaun. Waktu dihadapkan Nabi Musa dengan ahli sihir Firaun, dia orang lemparkan tali itu berubah jadi ular di mata orang. Di mata ahli sihir itu tali jugalah. Sehinggalah Nabi Musa diarahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia lempar tongkat tu berubah jadi ular dan menelan semua tali itu. Ahli sihir itu tergamam sebab dia tahu yang dia orang buat tu sihir. Yang ada pada Nabi Musa itu ialah mukjizat. Jauh beza antara dua tu. Sebab tu bila mana dia orang nampak tongkat Nabi Musa tu telan sihir-sihir dia orang terus beriman pada Musa, dan dia orang tak takut lagi ancaman daripada Firaun. Walaupun Firaun kata, aku akan bunuh kamu. Nak katanya mereka dengarlah dan kenallah kebenaran tu. Dan sihir ni berpanjangan sampailah kepada zaman kita sekarang. Termasuklah kita masyarakat Melayu pun tak boleh dipisahkan dengan wujudnya unsur ni dalam kehidupan sebahagian kita. Memang ada. Memang benda tu tak dapat dipisahkan. Okay. Jadi sekarang ni kita dah bahas ayat 102 tu ialah permulaan. Sihir tu ada, dan kesan pada sihir ni memang wujud. Memang wujud. Okay. Sekarang ni kita nak tengok terjemahan ayat 51 daripada surah An-Nisa. Okay. Kita tengok apa yang disebut ke sini. Dia kata yu'minuna bil jibti wat taghut. Ini potongan daripada ayat 51 surah An-Nisa. Allah Ta'ala kata, mereka itu, iaitu ahli kitab, telah percaya kepada jibt dan juga taghut. Berkata Umar Al-Khattab, dia datangkan riwayat daripada Ibnu Abi Hatim. Dia kata qala Umar, berkata Umar untuk tafsirkan ayat ni. Dia kata al-jibtu as-sihru, jibt itu ialah sihir, wat taghutu syaitan, dan taghut itu syaitan. Maknanya Umar dia terangkan pada rakyat jelata, jibt itu ialah himpunan mantra sihir, termasuklah ritual-ritual untuk mengampuhkan sihir tu. Macam mana nak buat, nak dapat ilmu ni, macam mana nak buat untuk berubat orang yang didakwa kena macam ni. Cuma dalam masyarakat kita ni, bila mana sebut sihir, dia lebih dekat kepada isu sakit ataupun isu kasih sayang. Itu masyarakat Melayu kita. Bila mana satu orang tu dia sakit, dia tak boleh nak berubat dah di perubatan medikal ni, tak boleh dah. Biasa dia akan beralih ke perubatan alternatif, tradisional, yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Dan lebih malang lagi, perubatan tradisional tu terpalit juga dengan sihir. Itu masyarakat kita. Dan yang kedua ialah isu pengaruh dan kasih sayang.
nak bagi orang hormat, nak bagi orang sayang, nak bagi suami tak cari perempuan lain, nak bagi perempuan tak curang pada lelaki lain, kadang-kadang terlibat, terpalit juga dengan sihir. Termasuk juga nak jaga pengaruh. Sebab tu tengok, kalau kita buka lah dalam karenah masyarakat Melayu ni, ada sebahagian orang nak bagi pengaruh dia stay kuat, dia ambil juga bahagian pada sihir untuk kuatkan pengaruh dia. Termasuklah sebahagian daripada orang-orang politik dia duk buat benda ni. Taklah semua, tapi sebahagian. Dan benda tu memang ada pun, memang wujud. Sebab nak bagi orang supaya tak lawan kita, nak bagi orang patuh pada kita. Termasuk juga untuk menjaga harta benda, jaga kebun, jaga rumah dia, jaga apa-apa saja, kenderaan dia, berusahaan dia, kilang dia, terlibat dengan benda ni. Okay. Jadi kata Umar, di kalangan kita di Madinah ni, apa yang dilakukan oleh ahli kitab Yahudi yang duduk di Khaybar tu, yang nampak hebat tu, mereka ada sihir pada mereka. Sebab tu pada zaman Nabi, bila mana nak berlaku perang Khaybar, perang Khaybar ni perang yang hambat, semua orang Yahudi keluar pada tanah haram. Itu ialah titik terakhir hilangnya orang Yahudi pada tanah haram, dikeluarkan orang Yahudi. Sebelum berlaku perang Khaybar, kalau kita baca sirah, Nabi kepung sampai sebulan kota Khaybar. Kota Khaybar tu hebat. Sekarang ni pun nama Khaybar di Arab Saudi. Dalam kota Khaybar tu ada 7 bandar kecil yang semuanya dikelilingi dengan benteng, dengan kubu. Sebelum dikepung tu, Nabi hantar pengintip, askar dalam kelompok kecil, pengintip. Salah seorangnya ialah Muhammad bin Maslamah. Ini salah seorang sahabat. Dan Nabi telah berikan arahan senarai hitam nama beberapa orang pemimpin Yahudi yang jahat, termasuk pak mertua Nabi, iaitu Huyai bin Akhtab. Kan kalau tengok ada seorang isteri Nabi nama saya tak ingat nama apa, tapi binti Huyai, Safiyah binti Huyai. Ya, Safiyah binti Huyai itu keturunan Yahudi. Tapi dia tak dibunuhlah sebab ada beberapa cerita lain. Cuma ada satu orang pemimpin Yahudi ni, ketika mana Muhammad bin Maslamah ni masuk tingkap rumah dia, nak tikam dia dengan tidur, tak lut, dia kebal. Tu nak cerita Yahudi tu dia ada benda tu. Maknanya ilmu kebal tu wujud pada ahli kitab Yahudi zaman tu. Maknanya benda tu memang ada dan benda tu memang wujud. Jadi tak pelik lah kalau benda tu ada sampai sekarang. Memang ada pun. Okay. Jadi kata Umar, jib itu sihir, taghut itu syaitan. Okay. Kemudian kata Jabir ni lah salah seorang daripada sahabat Nabi lah. Okay. Dia kata at-tawaghit kuhan. Jabir kata taghut itu ialah dukun, kana yanzilu alaihimus syaitan, yang mana dukun pawang itu turun padanya syaitan-syaitan, fi kulli hayyin wahid, yang mana syaitan itu akan mendampingi kabilah-kabilah tertentu sehingga duduk rapat dengan kabilah tu. Ini ialah benda yang memang berlaku, memang tak dapat dinafikan. Sebab tu ada hadis yang Nabi kata, bila mana sahabat tanya, macam mana keadaan kalau kami jumpa bomoh tu, ramalan bomoh tu tepat. Ini ialah profession munajjim. Munajjim ni tukang ramal, ahli nujum. Ramalan dia tepat, macam mana? Kata Nabi, sesungguhnya ada syaitan yang akan membisikkan di telinga pawang tu, dan syaitan tu akan memberikan bunyi seperti bunyi kokokkan ayam, kama yaqirrud dajjajah, kata Nabi, seperti mana ayam berkokok. Dari bunyi kokokkan ayam tu, bomoh tu boleh tahu apa ramalan yang dia nak bagi pada customer yang datang. Sebab apa bunyi kokokkan ayam? Sebab itu kebiasaan amalan yang berlega dalam masyarakat jahiliyah. Dia macam-macam lah tuan-tuan. Dia ada yang jin tu datang, dia tak berkokok pun. Berkokok tu bahasa isyarat. Maknanya bomoh tu yang blur hantu tu, dia tahu hantu tu bercakap dengan bahasa apa, dan dia ada bahasa isyarat. Sebab apa bahasa isyarat? Kalau bunyi suara tu bunyi real, orang faham, kantoi lah dia. Jadi ada bahasa isyarat. Antara dia dengan hantu dia je faham bahasa isyarat. Okay.
Dan ada kes-kes tertentu dia datang dengan bahasa orang kebanyakan, tapi bukan bahasa orang kampung tu bercakap. Sebab tu tuan-tuan tengok ada bomoh-bomoh duduk tanah Melayu ni, tapi dia tak bercakap dengan bahasa Melayu lah hantu dia. Cakap dengan bahasa Siam ke, bahasa Jawa ke, yang biasanya customer tak faham apa bahasa dia. Ataupun kita panggil istilah menurun. Dia macam kata apa, kerasukan. Benda tu berlaku pada zaman Nabi. Benda tu wujud pada zaman Nabi. Okay. Jadi kata Jabir, dia kata taghut ni ialah jin pendamping yang turun, dia akan bisikkan pada kita. Okay. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan nada yang sama daripada seorang yang bernama Wahab bin Munabbih. Ia berkata, aku telah bertanya kepada Jabir. Maknanya Wahab bin Munabbih ni seorang tabi'in. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang taghut-taghut yang mereka meminta keputusan kepadanya. Maka ia berkata, sesungguhnya di Juhainah ada satu tempat. Di Juhainah ada satu tempat. Tempat bomoh-bomoh ni akan pergi tanya penunggu situ. Penunggu tu taghut. Dia akan cerita. Dia macam cerita orang Melayu lah tuan-tuan. Dia nak pergi ambil nombor ekor, dia pergi kawasan keramat. Tiba-tiba bunyi suara bagi tahu nombor ni, nombor ni, nombor ni. Dia ada yang jenis kita kena pergi, nak pergi tu bukan pergi macam tu jelah. Ada jamuan kena buat, ada ritual kena buat, macam-macam ritual yang pelik-pelik. Ada yang hantu tu minta kata jalan mengundur, ada yang kena bawa ayam, ada yang kena bawa pulut, ada yang kena bagi duit, mengikut kepada kehendak hantu tu. Kita panggil hantu lah, lebih mudah dengan bahasa kita. Di negara Arab dia panggil jin lah. Okay. Jadi kata kata Wahab bin Munabbih ni, waktu dia tanya sahabat kata, Jabir kata, sesungguhnya waktu Nabi hidup dulu, waktu sahabat-sahabat yang tua-tua ni hidup, ada satu tempat di Juhainah. Orang pergi situ, bomoh-bomoh pergi situ, pergi menurun, nak ambil ramalan-ramalan daripada hantu situ. Dan kata Jabir lagi, selain pada tu ada di Aslam. Nah, ini nama tempat. Selain pada tu ada di Hilal. Ini semua nama tempat. Dan ada di setiap kabilah-kabilah tertentu. Maknanya pergi kampung kabilah tu, ada hantu pendamping yang jaga kampung kabilah. Sebab tabiat orang Arab ni, dia akan duduk berkelompok. Dan benda ni wujud hatta di negara kita pun. Tuan-tuan tengok, ada JAKIM keluarkan satu buku. Buku ni dah lama, tahun 2015. Buku ni ialah kajian daripada satu orang panel JAKIM, panel akidah JAKIM. Waktu tu dia belum ada doktor lagi. Ustaz Aizam Mas'ud, sekarang dah jadi Doktor Aizam Mas'ud. Dia ada letakkan dalam satu kolom dalam buku tu ialah perdukunan yang ada di Malaysia. Sebahagian dukun-dukun bomoh-bomoh Malaysia ni, dia akan pergi menurun di satu tempat di Perak dan menunggu satu jembalang yang dinamakan dengan tok apa saya tak ingat lah. Cuma jembalang tu biasanya dia akan menyerupai harimau. Kebanyakan bomoh-bomoh akan pergi situ untuk dapatkan keampuhan ilmu dia. Sebab ilmu dia tu memerlukan ritual tahunan, ritual bulanan, ataupun ritual setengah tahun sekali. Nak pergi jamu tu, jamu dekat mana? Biasanya di satu tempat. Saya tak ingat sebab saya dah baca lama dah buku tu. Cuma memang ada. Ini dalam fail JAKIM, wujud benda tu. Jadi tak pelik kalau Jabir kata, waktu kami dulu di Juhainah ada satu, di Aslam ada satu, di Hilal ada satu, dan di setiap rumah ketua kabilah pun kadang-kadang ada. Sebab tu kita tengok sebahagian masyarakat, agama apa, bangsa apa pun, dia ada kepercayaan ni, tempat-tempat yang dia rasa ada penunggu, ada benda. Okay. Ini semua bab-bab yang boleh menjerumuskan orang tu kepada kesyirikan, boleh mencederakan akidah orang tu. Cuma saya nak tekan sini, banyak kali saya sebut, walaupun jadi dan mujarab, ia bukan betul, dia tetap salah. Bahkan Allah Ta'ala turunkan surah khusus untuk jawab mujarabnya ramalan ahli sihir, ahli nujum, semua-semualah profesion ini, itu bukan petanda pada kebenaran. Itu bukan petanda pada kebenaran. Okay. Kata Jabir, mereka semua ini adalah dukun yang telah turun syaitan kepada mereka. Clear. Maknanya sahabat bagi kata yang clear cut terus. Okay. Kemudian dia kata sini,
An Abi Hurairah, sebelum ada tu lagi, fi kulli hayyin wahid, di setiap lembah, di setiap tempat kabilah tu akan turun syaitan. Maksudnya di setiap kabilah ada dukun yang mereka jadikan sebagai hakim dan tempat bertanya dan juga mendapatkan jawapan pada persoalan-persoalan ghaib. Isu ni dia sangat rapat dengan bangsa kita, sebab bangsa kita memang ada benda ni. Sebab tu kalau tuan tengok, dia ada satu kajian daripada Orientalis Barat. Orientalis Barat ni datang tanah Melayu, duduk proksi pada British yang jajah orang Melayu. Ni kita bulan kemerdekaan ni, selain pada cerita tentang perjuangan askar-askar, antaranya lah perjuangan ahli agama untuk buang apa yang British biarkan orang Melayu terlibat. Sebab British dia tak peduli pun orang Melayu nak terlibat dengan amalan sihir, dia tak peduli. Cuma ada satu orang tokoh, R.O. Winstead nama dia, dia ada buat satu kajian. Buku ni dah lama dah dia tulis, 1930-an, 1940-an, Black Magic in Malay, maknanya black magic ataupun sihir yang berlaku dalam budaya Melayu. Buku tu ialah kajian antropologi. Tengok orang Melayu suka buat apa. British tak pernah larang orang Melayu nak puja padi, dia tak larang. Orang Melayu nak mandi safar sampai basah kuyup mandi. Cuma satu je British tak nak, dia nak berhukum dengan hukum Islam, yang tu tak boleh. Nak balik pada syariat, yang tu tak boleh. Dia nak puja hantu sampai dia jadi hantu, tak apa, buat, tak ada masalah. Tapi dia nak balik kepada hukum agama, dia nak start baca Quran bagi faham, oh yang ni kena blok, yang ni kita kena buat sekatan demi sekatan. Orang-orang yang bawa semangat ni akan digambarkan sebagai orang-orang yang pemberontak. Nah, itu pun benda yang kita nak tahulah. Dan banyak lagi Orientalis Barat yang tulis tentang keterlibatan orang Melayu pada benda-benda ni. Bukan orang Melayu di tanah Melayu saja, Nusantara keseluruhannya, maksudnya Indonesia, Borneo semua, sampailah kepada Manila, apa semua, Mindanao, apa semua itulah. Okey. Maknanya yang bab ni pihak penjajah Eropah keseluruhannya, bukan hanya British lah, termasuklah Portugis ke, termasuklah Belanda ke, keterlibatan orang Melayu bangsa ini dengan benda-benda ni tidak akan dihalang, dibiarkan. Tapi kalau ada nak bertahan tentang hasil bumi, jangan curi hasil bumi negeri ni, yang tu tak boleh. Yang tu memang akan dikejar rapat. Okay. Cuma nak katanya ini ialah bab-bab yang kita kena tahu. Dalam agama kita benda ni dilarang cukup keras. Okay. Kemudian kata dalam syarah ni dia kata, bomoh itu akan dijadikan sebagai hakim, maknanya pemutus keputusan. Begitu pula tentang segala sesuatu yang terjadi pada zaman sebelum datangnya Nabi. Namun Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan bisikan-bisikan syaitan itu. Maknanya sebelum zahir Nabi, jin-jin yang jahat ni akan berterbangan ke langit untuk dapatkan berita esok nak jadi apa, esok orang ni kemalangan ke, esok orang ni mati ke. Jin tu boleh akses direct. Sehingga lahir Nabi, pintu langitlah tertutup dengan Allah Ta'ala turunkan malaikat-malaikat. Dengan Allah Ta'ala turunkan malaikat, dan Allah Ta'ala jadikan taik-taik bintang ni yang disebut dalam surah Al-Mulk sebagai alat perejam kepada syaitan yang cuba menembus untuk dapatkan maklumat apa yang akan berlaku pada masa akan datang, maklumat-maklumat di langit. Maknanya akses langitlah tertutup, kecuali syaitan-syaitan yang dia naik tinggi sangat, dia boleh tengok untuk tempoh masa yang lama. Maknanya dia tengok papan apa tak tahulah yang ada di langit tu. Mungkin Lauh Mahfuz pun dia boleh akses. Dia tengok dunia ni akan jadi apa 100 tahun akan datang, 1000 tahun, 5000. Jadi syaitan-syaitan ni, lahir Nabi dia tak boleh akses. Maknanya dia orang ni terlalu tua, dia akan sapkan maklumat ni kepada generasi dia yang baru. Jadi generasi baru dia ni hanya berpada dengan maklumat lama saja. Tuan-tuan faham apa saya nak sebut tu? Okay. Maknanya jin syaitan yang ada sekarang ni, dia hanya berpada dengan maklumat di langit sebelum Nabi zahir di bumi, Nabi Muhammad. Bila Nabi lahir, kalau maklumat tu betul, dia akan bercampur dengan 100 kebohongan. Itu yang Nabi sebut. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi biasa betul sekali, salahnya 10 kali. Itu normal.
Itu normal. Cuma saya nak katanya, diorang bangsa jin tak boleh lagi menembusi langit untuk mendapatkan maklumat sebab ianya telah terhijab. Okay. Kemudian disebut sini an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Ni hadis tentang 7 dosa yang perlu dijauhi. Yang tu saya rasa tak perlu untuk kita bahas panjang-panjang. Kita pergi kepada kata-kata Jundub bin Junadah. Wa an Jundubin marfu'an haddu sahiri darbatu bis saif. Riwayat daripada Jundab ataupun Jundub sebahagiannya, hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Daripada Jundab, daripada penuturan At-Tabarani dalam Al-Kabir, maknanya riwayat ini diambil dalam kitab Mu'jamil Kabir oleh At-Tabarani. Nampaknya yang dimaksudkan sini ialah Jundab bin Abdullah Al-Bajali, bukannya Jundub Al-Khair Al-Azdi, pembunuh tukang sihir. Kerana ia meriwayatkan dalam biografi Jundab Al-Bajali dari jalur Khalid bin Abdu daripada Al-Hasan, daripada Jundub, daripada Nabi. Khalid adalah daif. Al-Hafiz berkata yang benar adalah bukan Al-Bajali. Ini nak terang Jundab ni siapa. Sebab sebahagian orang, sebahagian ulama yang syarah, dia kata Jundab ini ialah Jundab bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi. Dan ada yang kata ianya Jundab Al-Khair Al-Azdi. Ini pun sahabat Nabi yang dia ni bertugas sebagai orang yang akan pancung ahli sihir tu. Maknanya dia ni sebagai pegawai yang pancung tu lah. Maknanya bila mana berlakunya hukum, yang akan lakukan hukuman tu ialah dia. Okay. Ada pula mengatakan ianya ialah Jundub bin Zuhair dan dikatakan juga bahawa keduanya adalah orang yang sama. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hibban bahawa Abu Abdullah Al-Azdi Al-Ghamidi adalah seorang sahabat. Ibnu As-Sakan meriwayatkan daripada hadis Buraidah bahawasanya Nabi bersabda, ditebas satu kali maka cukuplah ia menjadi contoh bagi yang lain. Ditebas ni maksudnya dipenggal satu kali. Maknanya Nabi pernah beri arahan pada beberapa orang sahabat. Cuma ulama nak trace, sahabat ni adakah orang yang sama ataupun orang yang berbeza-beza. Sebab orang yang nama Jundab ataupun Jundub ni ramai. Cuma yang diletakkan dalam bab kita ni, dia kata an Jundab, daripada satu orang bernama Jundab. Tak sebutlah Jundab tu Jundab Abdullah Al-Bajali ke, Jundab Al-Khair Al-Azdi ke, tak sebut. Itu pun tak penting bagi kita. Yang penting untuk kita tahu ialah hukuman muktamad kepada pelaku sihir itu ialah dipancung. Okey, kemudian kita tengok apa yang disebut sini. Okay. Dengan hadis inilah Imam Malik dan Ahmad serta Abu Hanifah berpendapat tukang sihir itu harus dibunuh. Pendapat ini juga diriwayatkan daripada Uthman, Umar, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Jundab bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad dan juga Umar bin Abdul Aziz. Maknanya sebahagian tokoh-tokoh besar, sama ada sahabat ataupun imam-imam yang mengasaskan mazhab ni, antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad, wajib dibunuh. Kemudian dia datang ke sini, Imam Asy-Syafi'i tidak mengatakan keharusan dibunuh kalau hanya sekadar melakukan sihir, kecuali kalau tukang sihir itu melakukan sihirnya sampai kepada taraf kafir. Macam mana tu? Okay. Iaitu kalau dia terlibat dengan sihir yang tidak ada unsur mengeluarkan orang tu kepada kekufuran yang jelas. Sihir ni umumnya dah dekat dengan kufur. Dia seru selain pada Allah Azza wa Jal. Maknanya pada zaman Imam Syafi'i ni, dia ada sihir yang hardcore, iaitu dia kena bakar Quran, dia kena caci maki Tuhan, dia kena buat penghinaan pada Quran untuk dapatkan ritual-ritual tu, untuk dapatkan ilmu tu. Benda tu berlaku. Dan memang ada sebahagian sihir yang duk buat benda ni pun. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada satu buku yang menarik yang ditulis. Saya pun ada kuliah buku ni di Masjid Gua Said Alwi. Khurafat Tahyul al-Mistik di Alam Melayu. Antara pendedahan yang disebut dalam buku tu ialah ada sebahagian bomoh-bomoh di Malaysia ni untuk dapatkan ilmu kebal. Saya tak nak bincang lah ilmu kebal ni salah total ke apa. Cuma bomoh ni, satu orang bomoh ni, dia nak dapatkan ilmu kebal tu, dia buat satu amalan. Amalan dia tu diketahui oleh anak dia selepas pada dia mati, bomoh tu mati. Apa dia amalan? Amalan dia ialah rumah dia
dia buat tandas asing. Tandas tu tak boleh orang lain guna, melainkan dia seorang je guna. Dia ada tandas untuk family, dia ada tandas untuk dia. Okay. Cuma tandas dia ni tak ada orang boleh masuk, isteri tak boleh masuk, dia je yang boleh guna. Okay. Tandas tu memang fungsi dia untuk buang air lah, untuk buang air besar, buang air kecil. Cuma anak dia tak pernah check kenapa tandas tu terlalu special, sehinggalah lepas dia mati, ayah dia ni bomoh, anak dia pun buka tandas tu, dan anak dia nak cari apa benda yang menyebabkan ayah dia ni khususkan tandas ni orang lain tak boleh guna. Tandas tu tandas cangkung, bukan tandas duduk, tandas cangkung. Okay. Tandas yang jenis tandas rumah lama dulu, yang tempat kaki dia tu ada lagi, pelapik kaki tu ada. Okay. Jadi anak dia cungkil pelapik kaki tu, bawah pelapik kaki tu ada Quran. Bawah pelapik kaki tu, yang letak kaki tu, tempat kangkang tu, lubang tandas tu kan, kangkang tu dia ada Quran, dua-dua, kiri dan kanan. Amalan tu dibuat untuk mengekalkan kekebalan dia. Mengekalkan kekebalan dia. Dalam masa yang sama, ayah dia tu satu orang yang datang juga ke masjid, menunaikan haji juga. Okay. Saya nak kata apa? Saya nak kata itulah cerita bangsa kita. Itulah sebahagian, taklah semua. Cuma ada orang yang kita nampak okey datang masjid apa semua. Sebab tu kalau orang tanya pada saya, macam mana ni ustaz, ada satu orang ahli jemaah masjid kampung kami meninggal, kami baru tahu dia bela atur raya. Oh tu nipis lah. Walaupun dia selalu datang masjid, oh tu biasa. Dia datang masjid, ada apa-apa infak dia bagi, tiba-tiba kita orang perasan nak urus jenazah dia something, dan anak dia cerita kena ganggu ni, cek punya cek, ruqyah rumah apa semua, tangkal ada, hantu raya pun ada, tapi kita orang hormat dia dulu. Itu biasa. Manusia boleh terlibat dengan benda macam tu. Tidak boleh kita hukum orang ni pada luaran. Saya bukan nak ajar tuan-tuan supaya bersangka buruk dengan orang yang datang masjid, bukan. Cuma agama ni dia ada bab berwaspada. Dia suruh kita waspada. Dia larang kita sangka buruk. Tapi kalau ada benda something, kita kena terima hakikat. Kita tak boleh nafikan. Sepatutnya tak boleh orang datang masjid buat benda ni. Memang hukum asal dia tak boleh. Satu orang yang beragama elok tak boleh. Tapi kalau dia nak buat, apa kuasa kita nak halang? Sebab itu keinginan dia. Macam saya selalu cerita sini, mungkin saya pernah cerita sini, sebahagian orang Melayu kita suka pergi ke siang, jumpa bomoh siang yang jenis monk, yang jenis Sami tu, yang pakai kain kuning apa semua. Dari segi agama Buddha, dia tak boleh terlibat dengan sihir. Dia tak boleh terlibat. Tapi dia terlibat. Adakah kita nak kata teruk punya agama Buddha? Memang agama Buddha tak betul. Cuma kita tak boleh hukum semua orang Buddha tu terlibat dengan sihir. Tak boleh. Dari segi etika agama dia, sebab saya pun belajar bab perbandingan agama, dari segi etika agama Buddha, tak boleh ada unsur menyakiti orang ataupun tolong orang untuk susah. Sebab sebahagian bomoh-bomoh tu terlibat dengan benda tu. Sebab ada orang dia rasa macam, oh dia ni Sami pakai kain kuning. Okay. Dari segi ilmu yang sebenar untuk Buddha, dia tak boleh pun tolong orang untuk jahanamkan orang. Tapi apa kita nak sebut? Dia Sami yang bukan a good Buddhist lah. Benda ni berlaku pada zaman dulu lagi, pada zaman sahabat. Kalau kita tengok cerita Salman Al-Farisi, waktu dia sebelum masuk Islam, dia kerja sebagai pembantu padri. Pembantu padri. Dia duduk, dia kata padri itu ialah seorang uskup. Uskup ni pangkat besar bagi padri. Dalam istilah sekarang dia panggil bishop. Bukan padri biasa-biasa. Di Syam, di bandar Syam. Cuma aku perasan Salman Al-Farisi kata, uskup ni lain macam sikit. Hari Ahad dia bagi ceramah, dia suruh tolong orang miskin. Dia kata kita kena bantu orang miskin, kita kena keluarkan harta kita, infak. Orang pun bagi dekat dia, suruh dia sampaikan kepada orang-orang miskin yang dia kenal. Rupa-rupanya padri ni, uskup ni, dia jahat. Harta-harta yang orang bagi untuk derma dia simpan. Emas, perak disimpan, duit dinar, dirham disimpan. Sehingga kata Salman Al-Farisi, penuh 7 tempayan dalam bilik dia. Dia seorang ahli agama, tapi dia jahat. Sebab tu saya kata, ini ialah benda yang kita kena tahu. Dan ianya wujud. Ianya wujud. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar cerita ustaz menipu, ustaz buat perangai tak elok, benda tu tak boleh lagi dinafikan untuk zaman sekarang.
Zaman dulu pun dah ada penyakit macam ni, zaman sekarang pun dah ada. Melainkan kesedaran ustaz tu sendirilah untuk dia jaga. Sebab mereka semua ni orang yang boleh menerima bisikan syaitan juga. Itu benda yang kita tahu. Ya. Ya. Okey. Kenaan dengan isu orang yang kata apa? Terkena, yang saya jawab yang nombor 2 dulu. Orang yang kena sihir dia berubat dengan sihir. Perbuatan tu memang diharamkan, tak boleh. Satu orang tu tak boleh berubat dengan sihir. Dia boleh berubat, dia kena sihir, dia tak lalu makan. Sebab Nabi pun berubat. Nabi kena sihir, dia berubat. Tapi Nabi tak berubat dengan cara guna sihir untuk angkat sakit dia tu. Kita boleh berubat kalau kita kena sihir, kalau kita rasa diri kita kena sihir. Dan kita tak boleh patah balikkan sihir orang tu dengan guna sihir. Benda tu tak boleh. Tak boleh lawan benda tu dengan sihir. Dan mujarabnya, soalan pertama tadi apa? Berubat dan baik dengan sihir itu. Okey. Macam saya sebut tadi, kalau guna sihir, berubat mujarab pun tak boleh juga. Tak betul juga. Sebab itu bukan indikator dia. Indikator dia lah cara dia. Sebab tu saya bagi analogi mudah. Okey. Satu orang dia dapat duit dengan cara salah, dapat duit dengan cara betul. Saya jawab dulu, nanti kita bagi ruang azan. Okey. Satu orang dia kerja, satu orang dia curi. Guna duit yang sama. Mata wang tu laku. Yang curi tu guna duit untuk beli air, yang bekerja pun guna duit untuk beli air. Konklusi dia, dua-dua laku mereka. Dua-dua laku beli duit tu. Okey. Tapi yang mencuri tetap salah sebab cara dia salah. Cara dia dapat duit tu salah. Sekarang ni satu orang yang berubat guna sihir, mujarab, cara dia salah. Yang mujarab tu tak nak bincang. Yang mujarab tu tak apalah. Kalau dia tak tahu tu cerita lain. Maknanya lepas dah mujarab, dah hilang sakit tu, baru tahu punya cara tu salah, tu tak apa, dia minta ampun sendiri dengan Tuhan kalau dia terbuat. Tapi lepas tu kalau dia kena, tak mau buat lagi cara tu. Okey. Kita pergi lalu azan dulu. Okey, kita sambung balik. Tadi dah clear kot soalan tadi. Kita sambung balik sikit je lagi untuk hukum had hudud kepada orang yang melakukan sihir, iaitu dipancung. Dia kata sini, Imam Syafi'i tidak mengatakan keharusan dibunuh kalau hanya sekadar melakukan sihir, kecuali kalau tukang sihir itu sampai kepada taraf kafir. Maknanya dia buat benda-benda yang pelik. Benda-benda yang pelik. Kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama yang terdahulu, mereka buat benda-benda yang orang boleh terpengaruh dengan dia, benda-benda yang sudah menyerupai karamah para wali. Sebab tu dalam kitab-kitab terdahulu dia sebut tentang sebahagian ahli sihir ni, antara benda yang dia orang akan tunjuk kepada customer dia ialah dia orang boleh buat benda pelik. Antaranya ialah dia orang boleh terbang menggunakan penyapu. Benda ni bukan cerita dongeng, memang wujud pun. Sebab tu Imam Ahmad dia tak suka orang yang berperwatakan seperti tukang sihir, pakai baju macam tukang sihir walaupun tak tahu apa pun tentang sihir. Okey. Jadi Imam Syafi'i kata dia perlu dinasihati, dia perlu dihantar wakil oleh pemerintah. Kalau dia tak layan, dia nak buat juga. Okey, maka itulah barunya satu orang tu kena hukuman had lah. Okey. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masih lagi bab 24 ni, iaitu pada surat yang Umar hantar kepada semua gubernur dia untuk mengarahkan dibunuh semua ahli sihir yang mana-mana wujud dalam wilayah Islam. Nanti kita akan sambung pada kali akan datang. Jadi setakat itu saja. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.